Seperti yang dijanjikan 15 April, okey, BSN akan mengeluarkan syarat-syaratnya, okey, berkaitan dengan cagar-cagar ni, dan ada nama baru dia pula. Macam begitu panjang pula. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Jom kita tengok paparan ini bagi korang yang mungkin nak tahu sedikit sebanyak, okay, info-info yang berkait dengan cagar-cagar ini daripada pihak kita BSN. Tapi sebelum tu kita baca dulu artikel ini, okay? Yang mana FSA2 QXP BSN tawar BSN MyRinggit Insan dash I kepada pencarum. Nama dia. Yang mana Bank Simpanan Nasional, okay, menawarkan BSN MyRinggit Insan I yang juga kemudahan pembiayaan peribadi di bawah fasiliti sokongan akaun 2 FSA2. Kumpulan wang simpanan pekerja QXP bermula hari ini. BSN dalam kenyataan hari ini memaklumkan BSN MyRinggit Insan I ditawarkan dalam bentuk pembiayaan peribadi patuh syariah kepada pencarum QXP berusia 40 hingga 50 tahun yang tidak muflis dengan kedudukan. Sini pun dia dah beritahu dah syarat dia. Maksudnya bankrupt langsung tak boleh lah. Dengan kedudukan kewangan memuaskan. Maksudnya korang perlulah, aku rasa ada orang kata slip gaji lah, ataupun untuk korang nak bayar bulan-bulanan. Selain itu, semua permohonan adalah tertakluk kepada penilaian kemampuan pembayaran yang ditetapkan untuk memastikan pemohon berkeupayaan membayar ansuran bulanan pembiayaan. Ini the point dia. Pelanggan yang ingin memohon BSN MyRinggit Insan I boleh mendapatkan jumlah pembiayaan RM3,000 hingga RM50,000 dengan kadar pembiayaan kadar asas standard berserta 1.75% kadar keuntungan 4.5% setahun untuk tempoh maksimum pembayaran ansuran bulanan selama 10 tahun atau 120 bulan katanya. Okey, katanya pelanggan boleh memilih pelbagai saluran pembayaran ansuran bulanan melalui pembayaran tunai di kaunter BSN, arahan tetap akaun giro, okey, BSN, arahan tetap daripada institusi kewangan lain, pindahan wang, interbank, giro, okey, dan sebagainya. Ini aku tak bacalah. Cumanya permohonan seperti mana yang dijanjikan bermula hari ini. Korang boleh pergi ke website www.bsn.com.my/page/insanai. Jom kita tengok paparan setelah korang dah klik, okay, link tersebut. Aku ada sediakan di ruang description dekat bawah, so kau boleh tengok lah apa benda dia punya detail dekat situ. Okay, so kita tengok paparan ini. So kalau kita tengok page yang pertama, korang boleh pilih BM ataupun English, okay? Kalau English, faham lah. So kat sini dah ada tulis pembiayaan peribadi BSN MyRinggit Insan I khas untuk ahli QXP. Dari segi kelayakan, okay, berumur 40 ke 50 tahun sewaktu memohon. Okay, sewaktu memohon maksudnya kalau contoh korang ada 55, maksudnya korang tak layak lah, ataupun 54. Tiba-tiba tahun ni kau 55. Tapi tunggu pula kan, korang punya yalah birthday, tiba-tiba dah terkena pula timing tu kau 55 tahun. So maksudnya kau tak layak. Okay? Dan kat sini kalau kita tengok kan, seperti mana kata syarat-syarat kelayakan sebelum ini macam MBSB, okay, ini yang membezakan dia kalau kita lihat, okay, 40 ke 54 tahun. Tetapi kalau BSN ni 40 ke 50 tahun saja. Maksudnya 10 tahun memang orang kata masa yang diperuntukkan lah kalau kita lihat kan. Boleh buat pinjaman. Okay. So, ahli QXP mendaftar iAccount dengan QXP yang mempunyai baki simpanan minimum RM3,000 di dalam akaun 2 QXP, okay, memahami dan menerima kesedaran dan kefahaman mengenai fasiliti sokongan akaun 2 di halaman, okay, ataupun laman web BSN, melepasi semakan kredit BSN termasuk penilaian kelayakan. Okay, dan konsep syariah ni kau bacalah sendiri sebab aku pun malah nak tengok benda tu. Cumanya sedikit sebanyak dokumen sokongan yang diperlukan. Kalau kita lihat kat sini, salinan kad pengenalan depan dan belakang, borang permohonan atas talian, okey, notis kata permohonan pengeluaran awal berumur 50 tahun atau 55 tahun, penyata pendedahan produk, kesedaran dan kefahaman, dokumen pendapatan atas permintaan BSN, dokumen lain yang diperlukan oleh BSN kat sini.
Okay, so dekat sini dia punya kadar-kadar adalah, okay, korang boleh tengok. Okay, dan kalau kita lihat contohnya macam korang boleh, nasib baik di sini ada kalkulator. Okay, contohnya macam korang pinjam, korang ada 20,000. Okay, so kat sini kalau kau pinjam 12 bulan, tapi lebih baik lagi banyak lah, okay, lagi banyak lagi kurang lah komitmen korang. So kadar keuntungan yang dimaklumkan, okay, iaitu 4.5%, sama macam MBSB. So maksudnya korang bayar bulanan 207 2.8, okay. So kalau kita sini kita lihat dia, kita tak pasti lagi benda ini dia akan naik ke tak kan. Kalau OPR naik sekali, okay, jom kita tengok mohon sekarang. So kita baca dulu, okay, terma ke terma dia. Okey, kalau kita lihat kat sini, saya sedar dan faham bahawa berdasarkan syarat yang dinyatakan dalam permohonan pembiayaan peribadi, pihak bank akan membuat penilaian kredit untuk menilai keupayaan kewangan, dan kau bacalah. Okey, saya sedar dan faham bahawa jika saya mengemukakan pengeluaran wang awal di bawah pengeluaran bersyarat, okey, umur 50 tahun, saya boleh memilih mana-mana umur. Okey, saya setuju. Saya sedar dan faham bahawa sekiranya selepas amaun pengeluaran dibayar kepada pihak bank apabila mencapai umur, yes, umur kita yang dimaklumkan 50 tahun yang mana pihak bank akan menggunakan amaun pengeluaran untuk membayar baki, okey, pembiayaan peribadi saya, dan akan memindahkan baki amaun tersebut jika ada, atau sekiranya dan sebagainya. Sekiranya pembiayaan peribadi saya telah selesai, tempoh matang, saya bertanggungjawab. Dia lebih kurang sama je macam MBSB kalau kita ikutkan. Sebab tu aku baca, sebab aku nak, bila aku baca tu aku teringat, oh aku pernah baca AK apa daripada MBSB, sama je lebih kurang. Saya sedar dan faham bahawa sekiranya saya gagal membayar ansuran bulanan bagi pembiayaan peribadi saya mengikut jadual bayaran telah ditetapkan oleh pihak bank, saya boleh merujuk terus kepada agensi kaunseling dan pengurusan AKPK. Sama je guys. Okay, so korang kena agree semua. Okay, kat sini pun kalau macam saya sedar gagal untuk membayar ansuran, so adakan masalah, okay, tindakan penalty, okay, dan akan masuk ke sikris. Okay, so kau kena agree, kau kena kata setuju. Okay, saya sedar dan faham bahawa saya mempunyai permohonan awal ni, okey, kita tahu. Saya sedar dan bahawa fasiliti sokongan kedua boleh mengukuhkan notis, okey, permohonan, okey, kita dah tahu dah. So saya sedar apa semua pengeluaran hilang upaya meninggalkan pencen ni sama macam, betul-betul sama guys, okey. Saya sedar bahawa cas takaful seperti mana korang dapat 10,000 tapi kau takkan dapat 10,000 tepat. Okey, sebab apa? Dia akan kurang kat sini. Okey, 10,000 tu dia akan dapat kurang sebab dia nak cas, okey, insurans Dan seterusnya saya sedar dah bahawa jumlah keuntungan akan semakin tinggi, okey, pembiayaan lebih panjang, okey, seperti mana yang tadi kita ada buat kalkulator. Makin lama korang buat kata pembayaran bulanan 120 bulan, maka kuranglah komitmen korang, okey, kat situ. So kau agree lah. Saya sedar dan faham bahawa saya membukakan permohonan awal bagi, okey, dan ni kita tahu dah, saya sedar, okey, ini memang di highlightkan gila-gila guys kat sini. So kita seterusnya, okay, so dia punya proses tu sebenarnya lebih kurang sama, okay, tapi aku takkan tunjuk secara keseluruhan sebab korang sendiri yang orang kata layak untuk korang buat permohonan, dan setakat ini aku tak dapat nak tunjukkan kepada korang. Tetapi macam mana pun korang kena go through kepada proses-proses yang seterusnya lah untuk korang lalui. Masuk nama penuh, nombor IC, okay, dan korang perlu klik seterusnya, okay, untuk korang make sure proses tu timetable dia berapa. Okay, so itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Aku Faizwan. Assalamualaikum.